Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita untuk mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tahun 5. Okey, untuk kali ini kita akan belajar lagi satu lagi tajuk ataupun satu lagi topik dalam unit yang kedua, iaitu aplikasi reka bentuk teknologi kejuruteraan. Okey, kalau sebelum ini kita dah belajar teknologi untuk jahitan, kita dah selesai menjahit, dah selesai menghasilkan artikel. Okey, untuk kali ini kita akan tengok macam mana reka bentuk diaplikasikan dalam teknologi kejuruteraan. Macam biasa bersama dengan Cikgu Fendi. Okey, jom kita belajar. Okey, sebelum kita masuk lebih dalam ataupun lebih lanjut kepada reka bentuk ni, kita kenal dulu ataupun kita tengok dulu apakah tenaga boleh baharu. Okey, tenaga boleh baharu. Okey, apa itu tenaga boleh baharu? Okey, tenaga boleh baharu ialah tenaga ataupun sumber yang tenaga yang boleh dijana, yang boleh dijana dari sumber semula jadi secara berterusan. Mana dia tenaga kita boleh dapat, kita boleh keluarkan, kita boleh ambil daripada sumber semula jadi. Okey, apa itu sumber semula jadi? Okey, kita tengok satu persatu. Okey, yang pertama ialah matahari. Okey, sumber yang pertama ialah matahari. Yang kedua ialah ombak. Okey, yang ketiga ialah geoterma. Yang keempat ialah biojisim. Yang kelima ialah air. Dan yang keenam ialah angin. Okey, ini ialah 6 contoh tenaga boleh baharu yang dapat kita jana. Okey, kita tengok satu persatu mengenai sumber semula jadi ini. Okey, jadi kita tengok yang pertama. Okey, yang pertama ialah matahari. Okey, semua orang tahu kan matahari kan? Okey, jadi matahari adalah sumber utama untuk semua hidupan di muka bumi ini. Okey, tak kiralah manusia, haiwan atau tumbuhan. Okey, dan sumber matahari ini juga kita lebih kenali ataupun ramai orang sebut dia sebagai tenaga solar. Okey, tenaga solar. Jadi tenaga ini kita boleh tukar ataupun kita boleh jadikan tenaga solar ni kepada tenaga elektrik dan tenaga haba. Jadi sini kita dapat nyatakan, okey, tenaga solar dapat menghasilkan tenaga elektrik dan tenaga haba. Okey, yang kedua. Okey, yang kedua ialah geoterma. Okey, apa itu geoterma? Okey, geoterma ialah tenaga haba. Okey, tenaga haba yang kita dapat perolehi dari perut bumi.
melalui proses-proses lah. Okey, dan tenaga ini biasanya digunakan untuk menghasilkan tenaga elektrik. Okey, sebab tenaga ini dia akan menghasilkan wap. Bila dia menggunakan alatan, dia akan menghasilkan wap atau steam yang menggerakkan turbin. Dia ada dalam tu turbin. Bila dia kena tenaga wap dan steam, dia akan menggerakkan turbin dia dan tenaga elektrik akan terhasil. Okey, tu yang kedua. Okey, seterusnya kita tengok yang ketiga. Okey, yang ketiga ialah air. Okey, air. Semua orang kenal, semua orang tahu air, kan? Okey, air ni bila dia berterusan, dia banyak. Okey, dia banyak, dia akan memenuhi empangan. Okey, air dikumpul banyak, masuk ke dalam empangan. Kemudian melalui empangan, dia akan menghasilkan. Dalam empangan tu dia ada pula stesen jana kuasa elektrik. Dia ada letak jana kuasa hidro. Kemudian daripada stesen jana kuasa tu, maka terhasillah tenaga elektrik. Dan tenaga ini dipanggil ataupun dikenali sebagai tenaga hidro. Okey, boleh? Okey, kita sambung lagi. Okey, seterusnya ialah angin. Okey, sumber kita ialah angin. Okey, angin. Angin ni biasanya kalau kita keluar ke padang, kan, petang-petang ada angin, kan. Okey, jadi angin ialah sumber alam yang tidak terhad dan sentiasa ada. Sentiasa ada. Jadi tiupan angin kencang. Tiupan angin kencang. Tu salah hijau tu. Tiupan angin yang kencang menyebabkan kincir angin berputar. Kalau kita biasa tengok dalam TV, biasa tengok dokumentasi ke apa, kan, nampak di negara luar dia ada kincir angin. Bila kincir angin itu ditiup oleh angin yang kencang, dia akan berputar. Dan akibat dari putaran kincir angin, dia akan menghasilkan tenaga elektrik. Jadi tenaga elektrik dapat dibekalkan. Okey, seterusnya kita tengok biojisim. Okey, apa itu biojisim? Okey, biojisim ini ialah bahan daripada reputan bahan hidup, benda hidup. Bahan daripada rebutan benda hidup, seperti tumbuh-tumbuhan dan najis haiwan. Mana dia hasil daripada tumbuhan-tumbuhan yang mati ataupun najis haiwan, maka terhasillah biojisim. Dan biojisim ini akan menghasilkan bahan api. Okey, dan terdapat banyaklah kaedah ataupun cara supaya tenaga dapat dihasil atau dapat dijana daripada biojisim ini,
Okey. Seterusnya ombak. Okey, ombak. Biasanya kita tengok kawasan-kawasan yang ada ombak yang kuat. Ombak yang kuat. Okey, jadi ombak yang kuat ni juga dia mampu menjana tenaga elektrik. Macam mana dia menjana tenaga elektrik? Dia menjana tenaga elektrik daripada turbin. Turbin yang berada dalam laut. Bila turbin itu terkena ombak, dia akan berputar, dia akan bergerak dan tenaga elektrik dapat dijana. Okey. Seterusnya, okey, jadi dah habis dah 6 sumber. Okey, sekarang kita tengok apakah kepentingan tenaga boleh ubah ni. Okey, terdapat beberapa kepentingan tenaga boleh ubah yang perlu kita tahu, yang perlu kita pelajari. Okey, yang pertama ialah dengan adanya tenaga boleh ubah ini, kita dapat mengurangkan penggunaan tenaga tidak boleh baru, seperti petroleum, gas asli dan arang batu. Okey, yang kedua, tenaga boleh ubah ini dia akan menghasilkan ataupun memberikan udara yang lebih bersih. Yang ketiga, mengurangkan kesan rumah hijau. Yang keempat, menjana peluang pekerjaan kepada orang ataupun kepada individu. Kepada individu ataupun lebih kita kenali, lebih kita sebut sebagai jurutera. Dengan adanya tenaga boleh ubah, maka jurutera solar dan jurutera elektrik dapat diserap masuk, dapat diberi pekerjaan. Bidang pekerjaan akan bertambah. Okey, itu saja untuk nota ataupun untuk pembelajaran unit 2. Sekian, terima kasih. Okey, semoga kita berjumpa lagi dalam tajuk dan topik seterusnya. Jangan lupa subscribe lah channel Cikgu Pendi supaya ia lebih memberikan perangsang kepada cikgu untuk menghasilkan lagi video-video pengajaran dan pembelajaran untuk dikongsikan bersama. Itu saja. Sekian, terima kasih.